Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sizrin Izma binti Kapisin. Pada hari ini saya akan bentang tentang satu isu kemusnahan alam sekitar yang berlaku di Keningau, Sabah. Tajuk yang saya pilih adalah berkaitan dengan pembalakan haram. Sebelum memulakan pembentangan pada kali ini, saya akan bahagikan kepada 3 bahagian, yaitu yang pertama adalah pengenalan isu, yang kedua adalah perspektif etika dan peradaban, dan yang terakhir adalah cadangan dalam menyelesaikan masalah mengikut kepada matlamat pembangunan lestari ataupun lebih dikenali sebagai SDG. Sebelum memulakan pembentangan ini, saya akan jelaskan definisi tentang pembalakan haram. Pembalakan haram adalah salah satu aktiviti yang menebang, mengangkut ataupun mengeluarkan hasil hutan tanpa permit yang sah ataupun melanggar syarat yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Sebagai contoh, isu yang telah timbul berkaitan dengan pembalakan haram ini adalah berlaku di Keningau, Sabah, yaitu pada Mac tahun 2026, di mana pihak berkuasa telah pun menjalankan aktiviti operasi di Keningau dan mengesan aktiviti pembalakan haram yang melibatkan kepada hutan simpan. Aktiviti pembalakan ini akan menyebabkan kepada kemusnahan hutan, hakisan tanah, pencemaran sungai, serta kemusnahan alam sekitar. Selain itu, pembalakan haram turut memberikan kesan kepada masyarakat setempat yang bergantung kepada hutan sebagai sumber rezeki mereka. Apabila kawasan hutan dimusnahkan, penduduk mencari hasil hutan seperti rotan, madu, herba, dan sumber makanan akan kehilangan mata pencarian mereka. Seterusnya kita akan masuk kepada bahagian penilaian melalui daripada perspektif etika. Pembalakan haram ini jelas menunjukkan kegagalan nilai moral seperti amanah, integriti, dan tanggung jawab sosial yang melibatkan kepada individu ataupun syarikat yang terlibat lebih mementingkan kepada keuntungan berbanding dengan kepentingan masyarakat dan juga alam sekitar. Daripada pandangan peradaban pula, masyarakat yang bertamadun sepatutnya menjaga keseimbangan antara pembangunan, ekonomi, dan pemeliharaan alam sekitar. Sekiranya hutan simpan akan terus dimusnahkan, generasi akan datang akan kehilangan sumber semula jadi yang sangat bernilai. Kesan pembalakan haram ini akan menyebabkan kepada kemusnahan alam sekitar. Sebagai contoh, penebangan pokok yang tidak terkawal akan menyebabkan hakisan tanah runtuh, banjir kilat, serta kehilangan biodiversity. Pembalakan haram ini melanggar kepada prinsip pembangunan yang mampan karena sumber hutan digunakan tanpa memikirkan kepentingan generasi akan datang. Bagi menyelesaikan masalah ini adalah kerajaan perlu memperketatkan penguatkuasaan undang-undang dengan meningkatkan rondaan, menggunakan teknologi seperti drone dan image satelit, serta mengenakan hukuman yang setimpal terhadap pelaku. Syarikat pembalakan pula perlu mengamalkan pengurusan hutan secara lestari dan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa seperti memiliki lesen. Akhir sekali, masyarakat yang perlu memainkan peranan penting dengan melaporkan aktiviti pembalakan haram kepada pihak berkuasa sekiranya mereka terlihat ataupun ternampak aktiviti yang mencurigakan, serta masyarakat juga menyertai program pemeliharaan dan penanaman semula pokok. Cadangan yang telah saya beri ini selaras dengan matlamat pembangunan lestari SDG, khususnya terhadap SDG 15, yaitu kehidupan di darat yang berkaitan dengan melindungi hutan, biodiversity, dan juga ekosistem. Oleh itu, kerjasama antara semua pihak ini memberi manfaat di mana dapat meningkatkan kerjasama dalam kesinambungan antara pembangunan ekonomi dan pemeliharaan alam. Kesimpulannya, pembalakan haram yang berlaku di sekitar Keningau ini bukan sahaja isu alam tetapi berkaitan dengan etika dan peradaban individu yang lebih mementingkan kepada keuntungan ekonomi mereka. Oleh itu, diharapkan semua pihak dapat memainkan peranan bagi memastikan hutan negara terus dipelihara demi kesejahteraan generasi akan datang.
Maka dengan itu berakhirlah sudah pembentangan saya pada kali ini. Diharapkan agar semua masyarakat dapat menjaga alam sekitar tanpa merusakkan ataupun membuat aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah yang membolehkan alam sekitar menjadi rusak. Oleh itu, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.